bekas pemain bola sepak Kelantan era 90-an meninggal dunia. Real Madrid terdesak cari kemenangan sulung Liga Juara-Juara. Terima kasih Syaril dan juga Mac. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bekas pemain bola sepak Kelantan era 90-an, Saiful Nizam Husin meninggal dunia kerana ketumbuhan otak tengah malam tadi. Allahyarham menghembuskan nafas terakhirnya di Hospital Universiti Sains Malaysia HUSM Kubang Krian pada usia 45 tahun. Allahyarham yang juga merupakan adik kepada bekas penjaga gol Kelantan Ausri Husin mengalami ketumbuhan itu sejak 3 bulan lepas. Beliau meninggal dunia selepas menjalani operasi pembedahan membuang ketumbuhan pada bahagian otak buat kali kedua dan hampir 8 hari tidak sedarkan diri. Jenazah dikebumikan di tanah perkuburan tambak Pintu Geng selepas asar. Allahyarham meninggalkan seorang isteri berumur 40 tahun dan 3 anak berusia 8 hingga 22 tahun. Bekas pemain kebangsaan Junior Esdal bakal kembali mewarnai Liga Malaysia Liga M setelah dilapor akan meninggalkan kelab bola sepak Metropolitan Police FC yang berpangkalan di England. Pengurus pasukan Gavin McPherson turut menyampaikan ucapan terima kasih kepada pemain tengah berdarah kacukan Malaysia Sweden itu yang telah memberi sumbangan besar sepanjang tempoh 3 tahun bersama pasukannya. Esdal memainkan peranan penting dalam kejayaan Metropolitan memenangi perlawanan play-off Liga Selatan 2 tahun lepas dan sejak itu menjadi watak penting dalam pasukannya. Bekas pemain skuad bawah 23 tahun kebangsaan itu membuat penampilan sulung dalam Liga M bersama Sarawak pada 2013-2014 sebelum menyertai Johor Darul Takzim JDT. Bersama JDT, Esdal berjaya merangkul gelaran Liga Super sebanyak 3 kali. 1 Piala FA, Piala Malaysia dan Piala AFC. Tempoh rehat yang panjang selepas tamat Liga Super dimanfaatkan sepenuhnya Terengganu FC TFC untuk membuat persiapan rapi bagi aksi Piala Malaysia 2020 berhadapan PJC TFC Sabtu ini di laman sendiri. Ketua Jurulatih Nafuzi Zain fokus membuat percaturan terbaik agar anak buahnya tidak pulang awal. Menjelang pertemuan itu, Nafuzi turut mempunyai pilihan menggabungkan barisan terbaiknya daripada skuad TFC 1 dan TFC 2 dalam misi meneruskan kemarahan pada saingan yang berlangsung dengan format kalah mati ini. Berikutan pandemik COVID-19 yang masih belum reda, saingan Piala Malaysia musim ini menyaksikan tiada lagi aksi di peringkat kumpulan dan timbal balik sebagaimana musim-musim terdahulu. Kalah mati ini adalah kedua-dua pasukan mempunyai peluang. Kita tahu PGCT pun ketangga 7 Liga Super, tak jauh beza pada kita. Maknanya harus memanfaatkan peluang yang ada, elakkan daripada melakukan kesilapan. Kita tahu kerana satu aja kalah mati, memang setiap perlawanan itu ibarat macam perlawanan akhir. Kali terakhir kedua-dua pasukan ini bertemu menyaksikan TFC berjaya menewaskan pencabar mereka itu dengan jaringan 2-0 dalam kempen Liga. Skuad yang digelar sang penyu itu turut menamatkan kempen Liga Super di tangga ketiga, manakala PJC TFC pula di tangga ketujuh. Dalam perkembangan lain, prestasi positif sewaktu Piala Tun Abdul Razak 2020 antara faktor 4 muka baharu berada dalam senarai 27 pemain skuad hoki remaja kebangsaan dalam persiapan ke Piala Remaja Asia 2021 di Dhaka, Bangladesh. Perkara tersebut diumumkan oleh Ketua Jurulatihnya, Wallace Tan, dalam satu sidang media secara langsung menerusi laman sosial Facebook Konfederasi Hoki Malaysia KHM. 4 muka baharu yang disenarai itu ialah penjaga gol Muhammad Amir Muhammad Ahmad Mustaqim, Zulfitri Mat Zain di posisi pertahanan serta 2 penyerang muda Grandson Noel Gordon dan Muhammad Abid Sufian Marusli. Menurut Wallace, kesemua pemain yang dipilih mempunyai kelebihan tersendiri selain cemerlang bersama pasukan masing-masing ketika aksi Piala Tun Abdul Razak bulan lalu. Kami akan terus latihan kami lah. Banyak juga kita buat untuk pemuda-pemuda ni lah. Yang banyak mereka boleh belajar untuk menaikkan fitness mereka dengan juga kemahiran mereka yang ada sekarang.
Ketika ini masih belum ada tarikh baharu kejohanan Piala Remaja Asia 2021 bakal berlangsung selepas ia ditangguh akibat pandemik COVID-19. Beralih ke perkembangan badminton, Pengarah Pembangunan Remaja Persatuan Badminton Malaysia BAM, Datuk Misbun Siddiq mengharapkan 24 pemain yang akan beraksi di play-off kejohanan badminton 100 plus cabaran ranking junior kebangsaan 2020 dapat menajamkan beberapa aspek teknikal untuk mempertingkatkan lagi kemampuan diri. Selain aspek kemahiran, Misbun turut mahu pemain-pemain remaja ini membentuk karisma masing-masing dalam membuat keputusan ketika di atas gelanggang. 2 minggu selepas 100 plus cabaran ranking junior kebangsaan 2020 melabuhkan tirai, Misbun akui dapat melihat perkembangan positif barisan pemain remaja yang semakin matang. Yang saya nak lihat ialah karisma. Karisma yang paling susah kita nak dapat, iaitu walaupun kita ada pemain-pemain yang ramai, tetapi kita nak lihat daripada setelah dia masuk play-off yang kedua ni, dia punya karisma macam mana dia menari di dalam court, macam mana dia main di dalam court, macam mana dia kawal bola, macam mana dia buat sentuhan, macam mana dia mencari technical bola-bola, technical skill mereka, dan macam mana mereka yang paling penting ialah bagaimana mereka nak dapatkan point dengan tactical game tu. Sementara itu, saingan play-off dijadual bermula esok hingga 6 November di Stadium Juara Bukit Kiara. Seramai 24 pemain daripada perseorangan lelaki dan wanita akan bersaing menerusi format Liga Sepusingan di perlawanan play-off kali ini bagi menentukan ranking pemain-pemain. Pertandingan akan dilangsungkan secara tertutup melibatkan pemain-pemain remaja yang kembali menjalani latihan secara berperingkat di Akademi Badminton Malaysia pada Julai lalu. Segmen sukan berakhir di sini.